baginda Nabi, iaitu baginda melihat kota Taif ini merupakan satu kota yang agak subur dari segi pertaniannya, dari segi peternakannya, dan juga di Taif ini mempunyai penduduk-penduduk yang begitu tenang. Maka ketika itu Rasulullah SAW masuk ke kota Taif mengharapkan perlindungan kota Taif. Maka Allah Ta'ala menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang dan juga Allah Ta'ala merancang, dan sebaik-baik perancangan ialah perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah masuk ke kota Taif menjumpa dengan pembesar-pembesar Taif. Lalu pembesar Taif mereka mengutuk dan juga mengkeji Nabi. Lalu pembesar kota Taif menyatakan, wahai Muhammad, adakah kamu masuk Taif ini untuk kamu mempecah belahkan penduduk Taif? Ada di antara mereka menyatakan, wahai Muhammad, adakah Tuhan kamu tidak ada pilihan lain menjadikan kamu seorang Nabi? Ada juga penduduk Taif menyatakan, wahai Muhammad, apakah keberuntungan yang kamu dapat ke kota Taif ini? Bahkan mereka menghina dan mengejek Nabi, sehingga kan riwayat menyatakan Sayyidina Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah perkara yang begitu kamu merasa terhina di dalam sepanjang kamu menyampaikan dakwah ini? Rasulullah menyatakan, ada ketika aku berdakwah di kota Taif, aku merasa begitu kecil dan terhina dengan tohmahan daripada penduduk-penduduk Taif ketika itu. Tidak cukup dengan tohmahan pada jamaah, ini pengorbanan cerita kisah Nabi. Tidak cukup dengan kejian, orang-orang Taif mereka memukul, menghalau, mengejek. Ada di antara mereka mengupah orang-orang gila, hamba-hamba abdi untuk melontarkan batu, kayu dan sebagainya kepada Nabi. Diriwayatkan menceritakan daripada lontaran tersebut menyebabkan keting Nabi itu berdarah. Di samping banyaknya darah yang ada di pada keting Nabi menyebabkan kasut selipar yang dipakai oleh baginda Nabi itu dipenuhi dengan darah. Yang melindungi Nabi ialah Zaid bin Harisah. Zaid ini menjadi perisai, menjadi dinding daripada pukulan-pukulan, lontaran-lontaran orang-orang Taif. Namun Zaid juga terkena daripada kecederaan, kepalanya pecah berdarah daripada atas sampai ke bawah, darah yang mengalir daripada tubuh Zaid bin Harisah. Jahatnya orang Taif ketika itu, para hadirin, mereka menutup segala pintu-pintu keluar daripada kota Taif. Mereka menyatakan, demi Allah, kami tidak akan biarkan Muhammad ini keluar melainkan badannya telah pun dibunuh ataupun mereka ditangkap lalu kami seksakan sehingga mati. Di samping bencinya orang-orang Taif lantaran daripada mereka mendengar daripada tohmahan fitnah yang dibawa oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dirinya dan juga Sayyidina Zaid bin Harisah hingga mereka berjalan perlahan-lahan dengan dalam kesakitan, dan mereka dikejar oleh orang-orang Taif sehingga mereka mendapati tempat yang selamat. Mereka berehat di bawah pokok kurma ataupun dikatakan sebagai pokok anggur milik Rabi'ah. Dan Rabi'ah ini mempunyai dua orang, iaitu Utbah dan Syuaibah. Utbah dan Syuaibah ini juga mempunyai seorang hamba abdi yang bernama Addas ataupun Iddas. Jadi Utbah dan Syuaibah ini anak Rabi'ah melihat kecederaan yang ada pada baginda Rasul. Lalu Utbah dan Syuaibah ini panggil Sayyidina Addas. Ketika ni Addas tak Islam lagi. Panggil Addas dan menyatakan, wahai Addas, kamu ambil satu tangkal anggur ini, kamu bawa kepada lelaki yang dalam keadaan cedera tadi. Lantas Addas ni pun pergi dengan Rasulullah, dan beliau tak kenal ini adalah Nabi, dan beliau tak tahu siapa itu Muhammad. Lalu dibawa anggur ini, para hadirin, diberikan kepada Nabi. Lalu Rasulullah mengambil anggur tersebut. Sebelum Rasulullah memakan anggur tersebut, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Daripada bacaan baginda itu didengari oleh Addas. Lalu Addas ini adalah salah seorang penganut agama Nasrani. Addas ini dia mendengar lalu dia menyatakan, demi Allah,
apa yang aku dengar itu daripada mulut kamu wahai pemuda, iaitu Nabi Muhammad, tidaklah aku dengar melainkan daripada para pembesar agama-agama kami, iaitu agama Nasrani. Tidaklah kami dengar perkataan ini melainkan daripada padri-padri kami, iaitu mereka-mereka daripada beragama Nasrani. Lalu Adas menyatakan, siapakah kamu wahai pemuda? Lalu Rasulullah menyatakan, aku adalah Muhammad yang datang daripada kota Mekah. Aku diutuskan oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman. Lalu Adas menyatakan, betulkah? Ceritakan kepada kami siapa itu Nabi Allah Yusuf. Yusuf bin Mata, cerita kepada kami. Lalu Rasulullah membaca Al-Quran daripada surah Yusuf. Adas menyatakan, cerita kepada kami tentang Isa bin Maryam. Siapa itu Nabi Isa bin Maryam? Lalu Rasulullah menceritakan bahawa mereka ada antara nabi-nabi kami dan rasul-rasul kami. Lalu Adas menyatakan, ceritakan kepada kami siapa itu Musa ibnu Imran. Lalu Rasulullah menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Adas menyatakan, tidak apa yang kamu tuturkan ini melainkan daripada wahyu daripada Allah. Tidaklah aku dengar apa yang kamu perkatakan ini, tidaklah melainkan kamu ini adalah seorang Nabi dan Rasul. Lalu Adas menyatakan, demi Allah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah. Maka ketika itu Adaslah orang yang pertama yang memeluk Islam di kota Taif tersebut. Maka daripada itu Adas menyatakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, aku akan menunjukkan jalan untuk engkau keluar daripada kota Taif. Saat ketika itu Rasulullah sedang menyender ataupun dipanggil Masjid Quk, meletakkan sikunya di sebuah pohon. Dan kalau kita ada kesempatan, kita akan lalu dinamakan sebagai Masjid Quk. Quk ini apa makna Quk? Quk ini dipanggil sebagai siku. Siku tempat Rasulullah meletakkan siku. Ini namanya Masjid Quk. Nanti kita lalu, kita akan tengok di mana perjumpaan Rasulullah yang meletakkan sikunya di sebuah pohon dan berjumpanya dengan Sayyidina Adas radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ketika Rasulullah duduk di Masjid Quk, di tempat Rasulullah meletakkan siku, maka datang Jibril alaihi salatu wassalam dan menyatakan, ya Rasulullah, bersama-sama dengan aku ini Malaikatul Ahzab, bersama dengan aku ini para malaikat. Malaikat ini adalah malaikat gunung Ganang, dan malaikat ini bersedia untuk mengambil gunung daripada gunungnya Jabal Abil Qubais sehingga sampai ke Taif, untuk mengangkat semua gunung-gunung ini, lalu menghempatkan penduduk Taif sehingga tidak berbaki seorang pun penduduk Taif hidup. Lalu Rasulullah mendengar apa yang dinyatakan oleh Jibril. Rasulullah menyatakan, fa'innahum la ya'lamun, sesungguhnya penduduk-penduduk Taif ini mereka tidak mengetahui apa itu Islam. Maka Rasulullah menyatakan, maafkanlah penduduk Taif, rahmatilah penduduk Taif, dan jadikan kota Taif ini tempat penyebaran Islam ketika itu. Maka para hadirin rahmatullah ta'ala, pada hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kota Taif ini dibuka oleh sepupunya baginda Rasulullah, Sayyidina Abbas bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, dan beberapa orang para sahabat yang wafat di dalam peperangan di kota Taif nanti. Nanti kalau kita pergi ziarah di Masjid